Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah, Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami, janganlah kau sulitkan kami, cukupkanlah kami dengan kebaikan. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, Tuhan kami, bukakanlah kebenaran pada kami, ahli keluarga kami dan kaum kerabat kami. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pembuka. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, terangilah hati kami seperti mana Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pemberi rahmat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tamada selama-lamanya syukur kita pada Allah Ta'ala. Syukur kita pada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehinggalah sampai ke waktu dan saat ini. Alhamdulillah, selesai kita mendirikan salat fardhu maghrib sebentar tadi secara berjemaah di rumah Allah yang mulia ini. Seterusnya Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi nikmat kesihatan, nikmat kemampuan pada kita, sehingga kita dapat sampai ke rumah Allah ini melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya. Dan Alhamdulillah, waktu dan saat ini Allah lapangkan masa kita semua, masa saya dan juga masa muslimin-muslimat yang hadir, dapatlah kita mengisi kesempatan masa yang ada sementara solat Isyak ini untuk kita sama-sama nyambung kembali kuliah bulanan kita membicarakan tafsir Al-Quran. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, kita menggunakan Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Omar rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmatinya untuk kehidupan di dunia dan akhirat, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ni kita nak sambung kembali perbincangan mengenai tafsir surah At-Tin, ayat yang ke seterusnya, ayat yang ke berapa? Thumma radadnahu asfala safilin. Tu 3, 4, 5. Ayat yang kelima, muka surat 288. Pada kuliah yang lalu kita membaca ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dengan sebaik-baik ciptaan, dengan sesempurna dan selengkapnya. Ada full package daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bukan kata hujung rambut, hujung kaki saja. Setiap panca indera, setiap anggota yang Allah ciptakan kepada kita tu, semuanya boleh berfungsi dengan baik. Kan? Daripada rambut kita, telinga, hidung, mata, tangan, kaki, kuku, semuanya ada manfaat. Kan? Sebab itu Allah kata ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Kan, the best creation, sebaik-baik ciptaan. Dan malam ni pula Allah menceritakan pula hal sebaliknya, perkara yang sebaliknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala muka surat 288 tu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma radadnahu asfala safilin.
Kemudian kami kembali akan dia terlebih ke bawah, segala yang bawah, yakni terlebih huduh, segala yang huduh. Apabila sampai umur yang hina 95 tahun atau 70 tahun atau 75 dengan huduh rupanya. Setakat tu Allah sebut. Kalau sebelum ni Allah cipta kita sebaik-baik ciptaan, dan ayat seterusnya Allah sambung pula betapa hinanya kita bila sampai pada waktu usia. Sampai hinanya kita bila sampai usia yang tua. Ni ayat dia. Macam mana hinanya kita ni? Allah kata hina ke tahap yang paling bawah. Kalau kata huduh tu huduh yang paling ke bawah, makna kat sini bukan ciptaan Allah tu huduh kan, tapi zahirnya, zahir ciptaan Allah Ta'ala. Zahir manusia ni bila sampai kepada usia 75 tahun, usia 95 tahun, Syekh Muhammad Said ni dia guna umur 95, dia guna 75. 75 tu ada dalam hadis Nabi. Nabi kata kana a'mara ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70. Dan ada yang kurang, ada yang lebih. Yang kurang itu pun kuasa Allah Ta'ala, yang lebih pun kuasa Allah Ta'ala. Dan umur yang begini yang disebut dalam hadis yang lain arzalil umur, umur yang tua. Bahkan ada hadis yang Nabi tak bagi kita minta umur panjang sampai umur yang tua, nyanyuk, bangka, reput, orang kata. Nabi tak bagi. Meskipun kita duk baca doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, kita minta Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Tapi itu bukan bermakna umur yang panjang. Begitu juga kalau kita minta ya Allah panjangkanlah umur aku. Panjang umur tu untuk apa? Kita pun kata untuk nak beribadat, untuk nak mendekatkan diri kepadamu, untuk nak menambah kebajikan amalan soleh, tak apa. Tetapi tak boleh minta umur panjang semata-mata nak hidup lama. Tak boleh. Ada seorang ni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia takut umur pendek, dia takut mati awal. Dia suruh Rasulullah doa dekat dia. Rasulullah doa dekat dia. Rasulullah tanya dia, sebab apa kamu nak aku doa kepada kamu umur yang panjang? Dia kata sebab aku nak hidup lama, sebab aku nak panjang umur aku. Rasulullah kata yang terbaik minta husnul khatimah, bukan minta panjang umur semata-mata nak hidup lama. Lalu sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku nak juga kamu berdoa kepada aku supaya aku panjang umur. Dia nak juga, kan? Orang Kedah kata dia kerah perut, kan? Dia kerah perut, kan? Dia apa? Dia ketegak apa dia? Dia nak juga, kan? Dia nak juga. Lalu Rasulullah pun doa dekat dia. Ya Rasulullah doa dekat dia, doa Rasulullah ni mustajab, kan? Maka dia panjang umur sampailah dia tua, sampai dia nyanyuk, sampai dia uzur yang tersangat-sangat, bahkan sampai dia buruk rupa dia, dan dia masih hidup lagi. Dia masih hidup lagi sebab dia nak Rasulullah doa macam tu. Sedangkan kita bukan diajar suruh doa panjang umur semata-mata nak hidup. Kehidupan kita ni bukan di sini sebenarnya. Kehidupan kita bukan di sini. Di sini ni hidup untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita hidup dekat dunia ni untuk beribadah, bukan hidup sebab nak panjang umur,
nak meringkuk dekat dunia ni selama-lamanya. Tak, ni bukan tempat kita. Tempat kita yang sebenar selepas mati esok, kan? Macam saudara-saudara kita di Palestin, mereka ni duk berjuang sebab nak balik ke negeri abadi, ya? Kan? Berjuang sebab nak balik ke negeri abadi. Dan kebanyakan orang Islam yang lain pula hari ni berjuang sebab nak hidup lama, kan? Sebab takut mati, kan? Penyakit yang menimpa umat Islam akhir zaman, takut mati. Takut mati. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Ni penyakit yang Nabi kata al-wahn. Al-wahn. Al-wahn ni penyakit akhir zaman. Nabi kata dalam hadis, walakin asaba fi qulubikumul wahn. Tetapi hati kamu dah ditimpa dengan penyakit wahan. Inilah penyakit dia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang beriman, kalau dia ada penyakit ni sangat bahaya. Kan, sangat bahaya. Dia takut mati, kan? Dia cintakan dunia, cintakan harta benda melebihi segala-galanya, kan? Nak tinggal kerja pun takut, nak pergi sembahyang, nak pergi mengaji balik, kan? Sebab balik meninggal dunia, itu pun sebab meninggal, kan? Kalau tak meninggal tak balik juga. Jadi kita hidup bukan untuk tu. Nak kerja, kerja. Nak cari duit silakan, nak kaya silakan. Tapi jangan sampai terlupa perkara yang paling utama kita. Perkara utama kita atas dunia ni iaitulah beribadah. Kalau kita beribadah dengan bersungguh-sungguh, maka yang dunia tadi ni kita tak kalut sangat pun dia cari kita. Duit ni pun dia cari kita. Kehidupan ni dia cari kita. Tapi kalau kita sibuk dengan urusan dunia, akhirat tak akan cari kita, kan? Dia tak akan cari kita, kan? Itu yang kita takut tu. Maka muslim-muslimat dirahmati Allah, ada orang yang diberi kesempatan hidup sampai macam tu. Salah ke? Salah ke bila dia tua ni dia buruk, dia huduh, dia hina, dia uzur, kan? Orang kata dia nyanyuk, salah ke? Tak salah. Tak salah. Kerana itu perkara yang Allah tentukan untuk dia. Qada dan qadar yang Allah tentukan untuk dia. Cuma Allah nak cerita, itulah yang berlaku apabila seseorang itu sampai umur tua dia. Maka dia tak bolehlah mengeluh. Ish, kenapa susah sangat nak hafal Quran ni? Dia jangan mengeluh, sebab Allah sebut dah, summa radadnahu asfala safilin. Hina dekat sini bukanlah hina yang mendatangkan dosa. Buruk dekat sini bukan buruk mendatangkan dosa. Tapi nak cerita keadaan manusia ni bila sampai kepada usia tua dia. Begitu. Dan bengkoknya, bongkoknya, bukan bengkok lah, bongkoknya. Bongkok. Tu ada orang yang tua, orang yang uzur, dia semayang pun macam rokok. Saya pernah tengok, mungkin tuan-tuan pun pernah tengok. Dia semayang, dia qiyam pun dah macam rokok. Bukan rokok tu, dia qiyam, tapi sebab dia bongkok. Tulang dia dah bengkok, orang kata, disebabkan umur tua dia. Dan dhaifnya, lemah segala macam. Lemah tenaga sudah tentulah, kan? Orang tua dia tak boleh panjat pokok dah. Orang muda boleh, kan? Orang tua dia tak boleh buat kerja lasak-lasak lah. Orang muda dia boleh buat kerja lasak, kan? Kerana itu fitrah dia. Itu fitrah dia. Dan nyanyuknya, nyanyuk, kan? Kadang-kadang orang terlepas cakap, kan? Haji ni nyanyuk lah ni. Dia pun kata, ish, mana ada nyanyuk? Tak nyanyuk lah. Dia tak mengaku. Betul lah, kita tak boleh kata lah dia nyanyuk kan. Tapi hakikatnya tak pelik. Apabila usia yang begini, dia akan ada penyakit-penyakit seperti ini, kan? Dia nyanyuk.
Dan dia tak semestinya mesti gila. Dia tak semestinya hilang akal. Nyanyuk ni penyakit orang tua biasa. Mak saya pun 80, kan? Semayang subuh 5 rakaat pun pernah. Dia tak sakit apa pun. Tak sakit apa, kan? Dia tak ada demam. Saya dengan dia, saya banyak demam pada dia, kan? Kita banyak makan benda-benda hak tak fresh, kan? Dia kat kampung makan benda fresh, tapi nyanyuk sebab dia orang tua, kan? Tanya kadang-kadang terlupa, kan? Kata semayang dah, tapi tak semayang lagi sebenarnya, kan? Bukan menipu, nyanyuk orang kata. Dan dia tak ada kelemahan apa pun. Bukan makna bila sebab dia nyanyuk dia berdosa, tak. Itu makna asfala safili. Menunjukkan bahawa kehidupan kita ni daripada satu peringkat, dan peringkat itu akan sampai kepada peringkat yang paling akhir yang nama dia mati. Dan mati ni Allah tak boleh mati, bukan mati ni dia akan ada sebab-sebab dia. Kerana itu qada qadarnya, ada sebab-sebab dia. Mati sebab tua, mati sebab uzur, mati sebab penyakit. Dan tua ni bila nak sampai? Bila sampai usia ni lah. Uzur ni bila nak sampai? Bila sampai usia ni. Itulah asbab-asbab yang Allah tentukan kepada setiap hamba dia. Dan tiada giginya, kan? Tiada gigi. Gigi itu luruh sebab lama sangat, kan? 70 tahun dia pun luruh lah, kan? Tapi tak salah. Kalau kita nak bubuh gigi palsu, tak salah, kan? Sebab apa bubuh gigi palsu? Sebab apa bubuh gigi palsu? Sebab nak bagi nampak cantik, nak bagi nampak kemah. Yang tu tak dapat pahala. Sebab apa bubuh gigi palsu? Sebab nak memudahkan urusan ibadat dia, nak memudahkan urusan kehidupan dia. Kerana Allah nak kita ni menguruskan kehidupan kita tanpa ada sebarang kepayahan. Orang yang tak ada gigi nak baca Al-Quran susah, kan? Dengung tak dengung tu sama, kan? Nak sebut huruf-huruf yang kena guna angin, patut angin sikit lah, tapi pasal tak ada gigi, angin banyak guna, jadi salah. Nak sebut ta ni sikit yang angin dia, ta sikit yang angin dia. Sebab apa angin dia keluar sikit? Sebab gigi ada, kan? Tapi kalau tak ada gigi, dia sebut apa kita pun tak tahu, kan? Fa habis keluar angin, kan? Jadi payah. Jadi tujuan dia nak memudahkan urusan ibadat dia, kan? Urusan ibadat dia tak ada masalah. Kepala beruban, nak bubuh ubat, nak bagi hitam balik, umur 70, kan? Umur 70, kepala putih, lalu nak bubuhlah ubat, nak bagi warna hitam. Harus hukum dia, kan? Harus hukum dia, dengan syarat mesti untuk tujuan ibadat dia. Apa kena mengena rambut putih, rambut hitam dengan ibadat ni? Nak bagi nampak kemah sembahyang kita, nak bagi nampak sopan penampilan kita. Kerana nak buat ibadat ni kena sopan, kena kemah, kan? Tak boleh berselekeh, kan? Tak boleh berserabut. Harus hukum dia, tak ada masalah. Selagi mana guna sumber-sumber yang halal, yang thayyibah, kan? Jangan guna dai. Jangan guna ubat-ubat yang bersifat yang bersifat menyalahi syarak. Tak boleh lah. Baik. Ni fitrah dia yang Allah beri kepada kita semua. Saya, muslimin muslimat semua, kita semua akan melalui fasa ini jika dipanjangkan umur. Kemudian dan kecutnya, kecut lah, kecut badan ni, isi tak ada. Yang duk sarung, kalau orang muda
kulit tu duk sarung isi dia. Orang tua kulit ni duk sarung tulang dia. Waktu yang jadi kecut tu, dia pun kata sakit urat, sakit tulang, sakit sendi, macam-macam. Sebab apa? Sebab isi dah tak ada. Isi tu pun dah habis dah, orang kata. Sebab umur tua tadi. Tulinya pekak lah. Ada hak pakai alat nak bagi dengar, ada hak sampai tahap pakai alat pun tak dengar juga, kan? Nak kata tuli sungguh, tapi itulah hakikat dia, kan? Tak ada masalah lah. Nak buat macam mana, kan? Telefon sembang 3-4 buah rumah dengar sembang. Lepas tu dia kacau pasal apa, telefon dia cepat rosak. Dah sembang macam dengan apa? Sebab apa? Sebab dia tak dengar orang tua, kan? Dia tuli. Dan tiada kelihatan matanya. Mata pun semakin rabun, kan? Mata semakin rabun. Dan bodohnya, bodoh ni Syekh Muhammad kata bodoh, kan? Bukan kata dulu kita tak pandai. Bukan kata bodoh daripada dulu, tak. Maksudnya usia tua ni, kita dah tak boleh dah nak belajar macam orang muda, kan biasa orang tua kata, kamu yang muda-muda ni belajarlah rajin-rajin. Dah tua-tua macam pakcik ni tak boleh dah. Tak boleh tu tak boleh apa? Tak boleh nak faham dah, nak hafal kaedah-kaedah ni dah tak boleh dah. Nak apa formula apa semua tak boleh dah. Itu makna bodoh tu, kan? Bukan makna bodoh dulu. Bukan kata dia ni bodoh daripada dulu lagi. Tak. Dulu pandai, kan? Dulu cerdik. Tapi bila kita dah tua ni, kita lemah, akal kita lemah, kan? Kita nak baca lama-lama pun tak boleh, kan? Kalau baca lama-lama macam kita ni, kan, bukan boleh baca lama-lama, kan? Saat lagi berdengkok, kan? Baca bagi lama sikit lah. Last sekali dia dengan ustaz sama naik. Ustaz baca, dia pun baca juga. Dia macam tu, kan? Tak boleh. Mata dia tu lemah, kan? Mata dia lemah. Jangan marah, jangan pelik dan jangan terkejut. Tu biasa, kan? Kemudian apa lagi? Kat sini dia kata, dan keras lidahnya. Keras lidah nak belajar, nak mengaji, nak membaca. Tapi kalau dah daripada muda dulu dah kita belajar, kita mengaji, insya-Allah tak ada masalah. Dan tiada kuasa berjalannya, kan? Tak ada kuasa nak berjalan bila sampai satu tahap ni, kan? Sakit kaki, gout, kecil manis, kena pakai segala alat, kan? Nak ganti kaki yang sempurna dulu ni, kena pakai tongkat, kena pakai kursi, kan? Macam-macam. Dan kotor kain bajunya, kan? Dan kotor kain bajunya. Maksud dia kat sini, bukanlah bila kata dia ni tua, dia pengotor. Bukan kata bila dia ni tua, dia tak reti nak urus kehidupan atau kebersihan dia, bukan. Kan maksudnya, bila orang tua ni boleh jadi kadang-kadang dia diabaikan, boleh jadi kadang-kadang dia disisihkan daripada anak-anak dia, keluarga dia, masyarakat dia. Dan banyak kita lihat gelandangan yang ada di tempat kita, kebanyakannya daripada orang tua. Saya biasa buat, biasa join lah, kan, program-program NGO ni, kan. Kita pergi bagi makan dekat gelandangan, kan, homeless di sekitar Kuala Lumpur, kan. Banyak orang tua, orang kita, kan, orang Islam macam kita, kan. Bila tanya ada keluarga, tak ada keluarga. Ada anak, ada maksudnya ada rumah, tak ada. Tapi sebab apa duduk macam ni? Dia katalah anak dia tak bagi dia duduk kat rumah dia, hantar dia dekat rumah orang tua, kemudian dia lari daripada rumah orang tua, dia hidup macam ni. Itu makna kotor kain bajunya. Dengan arti kata dia diabaikan, dia tidak diberi hak-hak dia, kan. Apatah lagi dia ada anak,
anak-anak yang derhaka, kan? Ni anak-anak penghuni neraka, kan? Bersiap sedialah kamu. Kalau ada anak macam ni. Wal'iyadzubillah. Balik seperti kelakuan budak-budak yang kurang amalannya daripada zaman muda. Dia baliklah kepada zaman budak-budak dia dulu. Kan, bagaimana budak-budak dulu dia lemah, kan? Dia tak kuat, dia tak reti nak urus diri dia. Bila sampai satu tahap umur nanti, dia kembali kepada perangai budak-budak. Sebab itu sekiranya kita ada ibu bapa yang tua, kita kena berlemah lembut dengan orang-orang tua ni, ibu bapa ke ataupun orang tua-tua ni. Cakap elok-elok, kan? Jangan tengking-tengking. Boleh jadi yang dia cakap tu kita sakit hati, tapi kita jangan balas dengan dia sakit hati juga, kan? Dia dengan kita tak sama, kan? Dia dengan kita tak sama. Saya dengar satu radio ni, seorang anak ni dia tanyalah dalam sesi soal jawab ni. Seorang anak ni dia tanyalah pada ustaz yang ceramah. Dia kata dia bergaduh dengan ibu bapa dia, dan dia memang putus hubungan dengan ibu bapa dia sebab dia terkilan ibu bapa dia selalu kata dekat dia, selalu mengumpat dia, selalu marah dia, dan selalu membelakangkan dia lah berbanding dengan adik-beradik yang lain. Lalu dia pun kata bermula daripada hari tu, masa tu, dia pun tak mau ambil tahu tentang urusan mak ibu bapa dia. Dia dah tak ada apa-apa hubungan dengan ibu bapa dia. Dan bila dia sampai satu masa dia rasa berdosa lah, dia rasa bersalah, dia pun tanya lah soalan tu, kan? Jadi alasan dia bergaduh dengan ibu bapa ni sebab ibu bapa ni membelakangkan dia. Ibu bapa ni mengutamakan adik-beradik yang lain, kan? Tu alasan dia. Jadi yang sebenarnya macam mana? Kita disuruh mentaati ibu bapa kita tanpa kita perlu mengharapkan apa-apa pun balasan baik daripada ibu bapa kita, kerana itu tanggungjawab kita. Soal dia tak baik dengan kita, soal dia tidak berlaku adil dengan kita, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita, urusan kita dengan Allah Ta'ala kena bagi elok, kena bagi selesai. Kita kena buat baik dekat ibu bapa, dekat orang tua. Dia tak buat baik kat kita, itu dia punya hal lah. Itu tanggungjawab dia. Dia adalah urusan dia dengan Allah Ta'ala esok. Tapi kalau kita guna alasan tu, saya tak baik kat ibu bapa saya sebab ibu bapa saya pun bukan baik. Kalau kita guna alasan macam tu, dengan kita pun sekali kena, kan? Tak taat kepada ibu bapa, alasan dia ibu bapa tak sembahyang, alasan dia ibu bapa tak puasa. Adalah yang macam ni. Saya ustaz, saya memang tak taat kat ibu bapa saya sebab dia tak taat kepada Allah Ta'ala. Dia tak taat kepada Allah Ta'ala tu betul lah, dia berdosa. Tapi hang tak taat dekat dia pun hang berdosa juga, kan? Kenapa? Kerana tu dua benda yang berbeza. Urusan kita dengan dia, Allah kira asing. Urusan dia dengan Tuhan dia, Allah kira asing. Tak sama. Maka inilah makna asfala safilin. Apa yang Allah nak sebut dekat sini? Kekuasaan dia. Kekuasaan dia. Bukan Allah nak kata orang tua ni hina, orang tua ni bodoh, orang tua ni nyanyak. Bukan Allah nak highlight yang tu. Tapi Allah nak sebut itulah kuasa Allah Ta'ala, yang pada mulanya Allah boleh buat manusia ni sebaik yang mungkin. Kemudian bila sampai satu tahap, manusia ni akan menjadi selemah, serendah yang mungkin. Itu kuasa Allah Ta'ala. Dan orang yang beriman, dia kena ambil pengajaran ini supaya dia tidak merasakan dia ni hebat selama-lamanya. Dia tidak merasakan dia ni gagah, kaya raya, berkuasa selama-lamanya. Tidak. Dia akan sampai masa dia. Kan? Hidup ni macam roda, kan?
Wa tilkal ayyamu nudawiluha, dan begitulah kehidupan roda manusia yang kami silih gantikan dia. Mungkin hari ni dia duduk atas, esok lusa dia duduk bawah. Dan mungkin hari ni dia duduk bawah, esok lusa dia duduk atas. Ini Allah nak cerita dua perbandingan ayat di mana kekuasaan Allah Ta'ala kedua-duanya untuk memuliakan seseorang dan kekuasaan Allah untuk menghina seseorang. Jadi orang yang senang, yang kaya, dia rasa dia sempurna, dia rasa dia ada segala-galanya, dia kena ingat thumma radadnahu asfala safilin, sampai masa Allah akan bagi dia duduk bawah pula. Mungkin dia ada duit banyak kan? Mungkin dia ada duit banyak kan? Saya baca satu kisah kan? Saya baca satu kisah Ariel Sharon. Tuan-tuan pernah dengar Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel sebelum tu kan? Sekarang ni Mahmud Abbas. Sekarang ni Mahmud Abbas. Sebelum Mahmud Abbas ni Ariel Sharon. Ariel Sharon ni dia kaya lah, kaya Perdana Menteri Israel. Dia sakaratul maut selama 8 tahun. 8 tahun ni sakaratul maut, sakit tapi tak mati. Sakit tapi tak mati. Masa hidup dia hebat. Dia boleh pijak Quran kan? Dia boleh naik sebesar-besar kapal terbang dia seorang kan? Dia boleh arahkan satelit dia, tembak je siapa-siapa yang dia nak kan? Dia boleh buat kan? Matinya ulama-ulama Palestin, antaranya kerja dia boleh setting peluru dekat satelit. Hebat. Tak payah orang tembak, tak payah ada askar tembak, satelit yang buat. Dia boleh buat benda tu, hebat. Sampaikan dia tahu orang ni lalu kawasan ni pukul apa. Contohnya Syekh Ahmad Yassin, almarhum Syekh Ahmad Yassin ni pengasas Hamas. Pengasas Hamas. Syekh Ahmad Yassin ni orang tua, uzur, naik kursi roda, bukan boleh berjalan pun. Tapi Yahudi takut dengan dia, nak tembak depan-depan tak berani. Padahal kawan tu duduk atas kursi, bukan boleh buat apa pun. Tu pun takut. Tambahlah nak berdepan dengan puak-puak Al-Qassam ni, lagi tak berani. Punya nak bunuh almarhum Syekh Ahmad Yassin ni, depa setting dekat satelit. Pukul berapa Syekh ni balik daripada masjid, nak tembak di kawasan tu pukul berapa, hari-hari dia pun check. Dapatlah time dia. Lebih kurang 5.30 dia akan lalu kawasan. Dia pun setting 5.30. 5.30 tembak dia, berkecah hancur habis kan, mati syahid. Tu cerita hak dulu. Tu cerita masa dia senang, masa dia hebat, masa dia mewah, dia kaya raya, dia ada kuasa. Tapi Allah dah janji dah. Itu janji Allah Ta'ala. Kita kena yakin. Kita tu siapa? Orang Islam. Sebab orang Islam ni diuji hari ni. Diuji dengan penyakit hubbud dunia wa karahiyatul maut tadi. Cinta dunia, takut mati. Sebab cinta dunia, takut mati lah pakai duk nganga belakang. Pakai duk nganga semua tengok Palestin tu. Semua pakai duk nganga kan tak buat apa. Keliling kiri kanan atas bawah tu pakai duk tengok tak buat apa. Duk sokong musuh-musuh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ada penyakit ni lah kan, cinta dunia, takut mati. Bila cinta dunia ni habis tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Nak perang pun takut, nak jihad pun takut kan, nak tolong orang pun takut. Sebab apa? Sebab takut mati. Takut mati, walaiyazubillah. Baik. Bila sampai hari tua dia, hari sakit dia, hari uzur dia, maka Allah bagi dia sakit sakaratul maut tu selama 8 tahun. 8 tahun. Habis dah buruk, dah berulat, dah reput badan dia, tapi tak mati. Kan, oksigen dia berjalan macam biasa. Itulah nama dia sakaratul maut. Kan masa itulah Allah kata, macam mana dalam surah Jumaah tu, dalam surah Munafiqun tu, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, bagi aku hidup sikit lagi masa sebab aku nak buat baik.
Aku nak sedekah, aku nak sembahyang, aku nak puasa, aku nak buat baik. Dekat nak mati esok semua pakat macam tu. Orang yang beriman lebih-lebih lagi kena yakin bahawa kita akan sampai ke tahap tu. Kita akan sampai zaman tu. Jadi muslim-muslim, itu hal Allah nak mencerita bagaimana kuasanya Allah Ta'ala, bagaimana hebat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, bagaimana nak manfaatkan umur yang tua tadi? Nak bagi tua ni tua yang bermanfaat, nak bagi repuk ni repuk yang bermanfaat, nak bagi huduh ni huduh yang bermanfaat. Allah sebut ni, nak bagi pekak, nak bagi tuli, nak bagi bongkok, nak bagi lemah, segala benda tadi ni, segala kekurangan umur tua ni, macam mana nak bagi jadi dia manfaat? Maknanya tak sia-sia umur tua, tak sia-sia lah lemah, uzur, nyanyok ni tak sia-sia. Allah bagi jawapan kat sini juga. Allah bagi juga macam mana nak bagi kehidupan kita umur tua esok ni kehidupan yang ada kebajikan, kehidupan yang berguna. Ni Allah kata, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ni sampai kat sini Allah kata, melainkan segala mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ni yang pertama. Maknanya kalaulah dia tua, bangka, nyanyuk sekalipun, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu semua berguna untuk hari tua dia. Semuanya ini menjadikan pahala baginya yang berterusan, walaupun dia tua sekalipun. Pahala yang berterusan. Itu yang kedua, beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Dan beramal mereka itu akan amalan yang soleh. Beramal soleh. Yang wajib itu sudah pasti. Yang sunat itulah ditambah dan diamalkan. Hidupkan amalan-amalan sunat sebanyak yang mungkin. Jangan rehat dan buang masa sebanyak mungkin. Itu silap. Banyak masa yang Allah bagi kat kita, masa tu kita isi dengan amalan-amalan soleh. Kan, sembahyang sunat, kan, puasa sunat, baca Quran, iktikaf, kan, berdoa, berzikir, ziarah orang, bersedekah, segala kebajikan yang kita mampu buat. Itulah masa-masa yang ada, yang perlu diisi dengan amal-amal soleh, kan. Dan amal soleh ni bukan di masjid surau saja. Di masjid surau ni sikit saja. Di luar daripada masjid surau tu yang banyak, kan. Yang kita duduk semayang itu teori. Praktikal dia kat mana? Praktikal dia di luar surau, di luar masjid. Itu praktikal dia. InsyaAllah kita bagi laluan azan insyaAllah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar.
إنك لا تخلف يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah muslimat yang dirahmati Allah. Tersebut tadi bahawa selama kita beribadah di dalam surau masjid ni, inilah namanya ibadah yang berbentuk teori. Kan? Walaupun nama dia praktikal solat ke, praktikal baca Quran ke, walaupun nama dia praktikal, tapi sebenarnya itu teori. Kan? Itu teori. Yang praktikalnya di mana? Yang praktikalnya di luar daripada surau masjid. Kita keluar daripada surau, itulah bermulanya praktikal dalam hidup kita. Kita dalam solat, kita baca Quran, maksudnya baca elok-elok. Di luar surau, kita cakap elok-elok tak? Kan? Kita cakap tu elok tak? Bila sampai di luar surau, cakap kata ke orang, marah orang, fitnah orang. Jadi tak sama lah dengan yang dalam solat tadi. Yang dalam solat ni kita baca Quran, maksudnya cakap elok. Kan? Tapi bila keluar daripada surau, kita tak praktiskan apa yang kita baca di dalam solat. Itu makna teori. Yang sebenarnya di luar daripada surau, daripada masjid. Dan sebab itulah ibadah ni bukan dalam surau, dalam masjid saja. Ibadah ni ada di mana-mana. Kan? Sambil bawa kereta, sambil bekerja, semuanya ibadah. Maka sebab itu ada orang dia tak boleh nak beza. Kan dia nampak ibadah ni dalam masjid surau saja. Luar daripada masjid surau dia tak kisah. Apa nak jadi. Halal haram dia tak kisah. Yang penting time sembahyang dia sembahyang. Kan? Benda tu tak betul sebenarnya. Kan? Benda tu tak betul. Sebab tu ada orang kata, ada artis kita kata kan, tak perlu sebut lah kan. Dia kata, walaupun saya naik kelab, dia kata, walaupun saya masuk kelab malam, tapi saya solat, dia kata. Walaupun saya minum, tapi saya orang beriman. Tu salah atau tu salah faham sebenarnya. Tu salah faham. Dia tak boleh beza. Sebab tu apa yang dia teorikan dalam ibadat dia, dalam rukuk sujud dia tu, dia kena praktiskan benda tu di luar selepas daripada sembahyang, selepas daripada ibadat dia. Ya. Maka ayat kita baca tadi ni, Muslimin rahmati Allah Ta'ala sekalian, hari-hari yang ada ni dan yang berbaki ni kita tak tahu berapa hari lagi. Tak sama setiap orang. Kan? Tuan-tuan pun berapa hari lagi tuan-tuan tak tahu. Saya pun saya tak tahu berapa hari lagi. Maka Allah dah bagi satu penegasan. Allah dah bagi satu pengajaran kepada kita. Bila Allah berkuasa buat orang yang jadi sempurna, Allah juga berkuasa buat orang ni jadi hina. Lalu Allah menceritakan pula macam mana umur yang hina, orang yang tua ini nak jadikan kehidupan dia tu bermakna. Kehidupan dia tu tak sia-sia dengan beramal soleh. Beramal soleh. Sebab itu Piramli kata apa? Dah tua-tua nak mampus tak sedar diri. Piramli kata, bukan kita kata. Dah tua-tua nak mampus tak sedar diri. Tapi kalau muda tak sedar diri pun boleh jadi tak apa lagi. Sebab pada akal orang muda ni, nanti tua-tua nanti bertobat, itu pada akal dia. Walaupun mati tak mengenal usia, tapi logiknya, adatnya, kalau orang kata tak sedar diri time muda tu tak apa lagi lah. Tapi kalau tua-tua pun tak sedar diri juga, teruk. Itu makna, itu maksud dalam Piramli tu. Kan? Alhamdulillah tuan-tuan, kita Allah takdir duduk dalam masjid dan surau, duduk majlis ilmu. Kan? Ada orang lain, tuan-tuan pun pernah tengok, saya pun pernah tengok, ada orang lain waktu yang macam ni waktu orang duk berkuliah, waktu orang duk bersemayang ni, ada orang tua-tua ni duk di kedai-kedai main carrom, main dam, minum air kopi, bersembang, melepak. Tua-tua. Orang muda kita tersekira
Orang muda ni kehidupan dia kehidupan muda, darah muda. Tapi orang tua-tua pun terlibat sekali. Kita kata inilah yang tak termasuk ni. Allah kata illal ladzina amanu ni. Tapi nak bagi masuk dalam ni kena ada ayat, kena beramal soleh. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Maka bagi mereka itu, pahala mereka itu tiada berputus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan bagi mereka itu pahala yang berterusan, pahala yang bersambung-sambung. Berterusan sampai bila? Ada dua pendapat. Satu pendapat kata berterusan sampai mati. Yang kedua pula kata berterusan sampai hari kiamat. Kalau berterusan sampai mati ni, yang ni lah yang kita duk buat ibadat, yang kita duk sembahyang, baca Quran, solat, puasa apa semua ni berterusan sampai meninggal dunia. Ada lagi kata berterusan sampai hari kiamat. Yang ni ibadah-ibadah yang berbentuk wakaf. Ibadah-ibadah yang berbentuk wakaf ada 3. Kan? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati anak Adam, terputuslah segala amalnya melainkan 3. Ini ulama kata 3 ni semua adalah pahala wakaf. Yang pertama kita wakaf apa? Sedekatin jariah. Sedekah jariah. Sedekah jariah ni, tengoklah kita sedekah tu macam mana. Kalau kita belanja orang makan, itu dia panggil sedekah saja. Tapi kalau kita kita manfaatkan duit itu untuk tujuan yang berpanjangan, ada jadi sedekah jariah. Kan? Ilmin yuntafa' bihi, ilmu yang berguna dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kan? Apa saja ilmu yang baik. Bukan mengajar orang Quran, mengajar semayang saja, tak. Boleh mengajar apa saja. Kan? Macam ajak orang macam mana nak rekod ceramah-ceramah ni. Lepas kita meninggal dunia, orang yang kita ajak tu dia pula sambung macam mana nak rekod ceramah ni. Tu ilmin yuntafaq bih. Ajak orang macam mana nak repair aircon, nak repair lampu, telefon, kereta, tu semua ilmu yang berguna. Kan? Bukan mesti ajak Quran saja, bukan mesti ajak agama saja, apa saja. Dan satu lagi, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ibu bapa. Kena doa bapa kita. Doa masa hidup dia dan doa masa mati dia. Dua-dua tu kena doa selalu dan sentiasa. Dan yang terakhir sekali, dan tiada kurang pada hadis. Tiada kurang pada hadis maksudnya banyaklah, banyak hadis yang menceritakan tentang hal ini. Yakni apabila sampai mukmin daripada tua masa yang lemah daripada beramal, disuruh baginya barang yang ia beramal. Kerana banyak hadis ceritakan bagaimana ada orang tua ni, ada orang yang tua bila dah sampai usia uzur dia, ada sampai usia lemah dia, dia mula meninggalkan ibadah-ibadah. Boleh jadi kerana sifat malasnya, dan boleh jadi kerana sifat jahilnya. Yang malas tu tak ada ubat lah, tetap berdosa selagi mana tak mati. Ada orang dia lumpuh, dia tak sembahyang. Ada orang dia sakit, dia tak sembahyang. Yang tu kalau dia malas, maka tidak ada maaf bagi dia, tetap berdosa. Kena sembahyang walaupun kena duduk, walaupun boleh baring, walau apa jua keadaan, kena sembahyang. Dan tidak kurang ada juga orang yang sakit, dia meremehkan ibadah dia kerana dia jahil. Kerana dia jahil. Yang ni pun kita takut juga. Contohnya ada orang ni dia sakit, dia tak sembahyang Jumaat.
Macam mana dia sakit, dia boleh naik motor, dia boleh berjalan merata ceruk, tiba-tiba time hari Jumaat dia tak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata dia sakit. Tu tak lepas tu. Dia kena sembahyang Jumaat macam biasa. Bukan senang-senang nak sembahyang Zuhur ni. Kena sembahyang Jumaat macam biasa. Ada orang juga dia tak sembahyang Jumaat disebabkan dia kerja. Dia kata, saya minggu ni giliran sembahyang Jumaat. Ada giliran pula sembahyang. Minggu depan bukan giliran saya. Minggu depan giliran orang lain sembahyang. Sebab apa main giliran macam tu? Sebab 3 kali baru berdosa. Sekali tak berdosa lagi, 2 kali tak berdosa lagi. Dia belajar dekat jin mana tak tahu lah. Sekali pun berdosa, 2 kali pun berdosa, 3 kali pun berdosa. Kan? Yang hadis Nabi kata tu 3 kali tak sembahyang Jumaat jatuh hukum munafik. Bukan berdosa. Tinggal sekali pun berdosa dah. Yang 3 kali tu munafik. Ramai orang kita, orang Islam kita yang kerja ni dia tak sembahyang Jumaat. Alasan dia ikut giliran. Alasan dia bos tak bagi sembahyang. Jadi itu boleh jadi. Ada di mana orang kita, orang Islam, walaupun dia khususkan dekat orang tua dekat sini, maknanya bila usia lemah, usia tua ni, dia meremeh-remeh dalam ibadat dia. Kan, dia meremeh-remeh dalam ibadat dia kerana dia rasa dia lemah, dia rasa dia malas, dia rasa dia letih. Dia buat ibadat lebih kurang. Kita tetap kena menjaga kesahan ibadah kita. Kerana kita bimbang berpuluh tahun kita beribadah ni Allah tak terima pula disebabkan tak sah ibadat kita. Jadi inilah muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sempat 2 ayat kita bincang pada malam ni. Saya ulang sepintas lalu. Ayat yang kita baca pertama tadi, Allah cerita bagaimana Allah berkuasa merendah-rendahkan manusia, menghina manusia, dan meletakkan manusia di kedudukan yang paling rendah. Allah berkuasa. Sebagaimana Allah juga berkuasa meletakkan manusia di kedudukan yang paling tinggi, ahsani taqwim. Kemudian Allah kata, setelah manusia itu rendah, setelah manusia itu berada di tempat yang paling rendah, maka orang-orang yang mulia di kalangan mereka ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah menjanjikan kepada mereka bahawa mereka akan mendapat ganjaran pahala yang berterusan. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mudah-mudahan usia kita, muda kita, tua kita, usia sihat kita, usia lemah kita, manfaatkan dengan amalan-amalan soleh. Jangan kita sia-siakan usia kita ni dengan berlengah-lengah, bernanti-nanti. Jangan. Kena segera. Jangan bernanti-nanti dalam melakukan kebaikan. Kerana kita bimbang, kita akan menyesal dengan penyesalan yang tak berkesudahan. Kan? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan, hari kiamat nanti di kalangan orang-orang yang menyesal, kan, mereka menundukkan kepala mereka, kan, nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk kepala mereka di hadapan Allah Ta'ala kerana menyesal. Lalu mereka kata kepada Allah Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah yakin, kami telah lihat sejelas-jelasnya, kami telah mendengar sejelas-jelasnya. Lihat kebenaran, dengar kebenaran. Farji'na na'mal salihan, tolonglah kembalikan kami semula dekat dunia. Ni duduk dekat padang mahsyar ni,
Suruh Allah kembali dekat dunia. Nak kembali dekat dunia apa? Dunia pun hancur dah, meletup habis dah, kena gulung habis dah dunia. Tak ada dunia dah. Nak balik tak mana lagi. Tak ada cerita dunia dah masa tu. Cerita dunia ni masa ni. Ni malam ni cerita dunia. Tapi cerita hak lepas mati ni tak ada dah cerita dunia. Kan hak nak menyesal, hak nak insaf, hak nak minta maaf. Ni masa ni. Sebab apa ni nak balik ke dunia nak beramal soleh? Sebab dia kata inna muqinun. Kerana hari ni kami baru yakin. Lama sangat dah baru yakin. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tak mau kita menjadi orang-orang yang menyesal, yang tidak berkesudahan. Orang-orang yang yakin di hujung kehidupan, tak mau. Kita nak kita yakin masalah ni. Jadi wallahu alam, sekadar tu dulu untuk malam ni. InsyaAllah ada 2 ayat lagi. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan diberi kesempatan pada kita semua oleh Allah Ta'ala. Ada soalan tak tanya? Sudah nyanyi. Apakah penjelasan? Muslim-muslim yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang pertama tadi berkaitan dengan seorang anak ni. Ni saya jangkakan macam tu lah cerita dia. Saya jangkakan macam tu. Seorang anak ni dia tidak mentaati bapa dia, dia buat tak elok kat ibu bapa dia. Dan sampai satu masa ibu dia nyanyuk. Kan? Ibu dia nyanyuk kan. Dan bila ibu dia nyanyuk, macam mana dia nak minta maaf kat ibu dia ni? Dan bila minta maaf kat ibu dia pun tak tahu dia cakap apa kan. Jadi macam mana nak buat ni? Tu maksud dia gini. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita wabil walidaini ihsana. Allah suruh kita buat baik kepada ibu bapa kita. Bukan dikala dia sihat saja. Bahkan bukan dikala dia hidup saja. Allah suruh kita buat ibu bapa kita, buat baik pada ibu bapa kita dikala dia sihat dan dikala dia uzur. Dikala dia waras dan juga dikala dia nyanyuk atau dia gila. Bahkan dikala dia hidup dan dikala selepas dia mati. Itu makna kena buat baik kepada ibu bapa. Dan bila seseorang anak ni dia melakukan kebaikan kepada ibu bapa dia, walaupun saat ibu bapa dia nyanyuk, mak dia nyanyuk ke ayah dia nyanyuk ke, maka kebaikan dia itu dikira oleh Allah Ta'ala. Dikira oleh Allah Ta'ala. Bukan mesti dia kena minta maaf, mak dia pun warah, lalu mak dia memaafkan dia. Bukan mesti syarat macam tu. Sebagaimana kalau mak dia waras sekalipun, ayah dia waras sekalipun, dia dah buat baik kepada mak ayah dia tak maafkan dia sekalipun, dia dah selamat di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia dah buat baik. Dia dah buat baik. Sebab itu kisah kan. Sebab itu kisah kita pun pernah dengar lah kisah ni, kisah lama dah kan. Bila Allah suruh Iblis sujud kepada Nabi Adam, Iblis tak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong. Lalu Allah masukkan dia di kalangan orang-orang kafir. Selepas lama tempoh Nabi Adam wafat kan, Iblis ni dia tak mati kan lah. Iblis dia tak mati. Iblis dia tak macam kita. Dia tak mati 1000 tahun ke 2000 tahun ke, dia tak mati. Kerana itu dia minta kepada Allah Ta'ala dulu, dan Allah Ta'ala terima kan. Bila dia tahu Nabi Adam wafat, dia jumpa dengan Allah Ta'ala. Kononnya macam dia nak acah-acah menyesal lah. Dia kata, aku dah menyesal dengan keangkuhanku dahulu. Sekarang ni Adam telah wafat, macam mana aku nak bersujud dengan dia? Kaifa asjudu lahu. Dan Allah Ta'ala kata, pergilah ke kuburnya dan sujudlah di kuburnya. Allah perintah.
Kan? Tapi ada iblis pi tak? Iblis tak pi. Iblis ni kononnya dia macam nak perangkap Tuhan lah. Dia ingat Allah Ta'ala ni boleh diperangkap lah. Kan? Bila dia ingat bila mati ni selesai kan? Allah kata tak. Pergi ke kubur dia, sujud dekat kubur dia. Akhirnya iblis tak pergi juga. Maknanya dia bukan nak bersujud dan dia bukan nak menyesal pun. Dia tak menyesal. Itu halnya. Kalau orang ni dia menyesal, maksud di sinilah ulama kata, sekiranya iblis ni dia menyesal, Allah terima sujud dia walaupun dia sujud dekat kubur. Kita ni tak boleh sujud dekat kubur. Kita tak boleh sujud kat orang ini. Yang kisah iblis tu Allah nak uji iman dia. Bukan Allah nak suruh iblis ni syirik pada Allah Ta'ala pergi sujud makhluk dah. Allah nak uji iman dia. Allah nak uji ketaatan dia saja. Tapi dia gagal memahami perintah Allah Ta'ala sehingga dia menjadi kufur. Itu selesai lah. Yang kedua, kita lah, bukan kata yang tanya tu saja, kita semua ni, termasuk saya dan muslimin-muslimat. Kadang-kadang kita tahu, kita pergi beli makan, kita pergi beli apa-apa benda lah ke orang tu, dan kita tahu yang dia tak solat, kita tahu dia tak tutup aurat, apatah lagi kita tahulah dia buat benda-benda maksiat. Baik, dua benda ni kita kena ingat. Hukum kita membeli itu sah, tetapi tidak berkat. Bahkan kalau kita beli benda yang orang yang buat maksiat ini menyebabkan dia boleh menyebarkan lagi maksiat dia, waktu tu haram kita beli. Kan? Waktu tu haram kita beli. Kan? Kita tahu dia tak semayang. Maksudnya kita yakinlah, kita ada bukti. Dia tak semayang, dia tak tutup aurat. Kan? Dia jual mi goreng tak pakai tudung atau pakai seluar pendek. Kita pun pergi beli dengan dia. Jual beli kita itu sah, tapi makanan kita tu tak berkat. Maka orang yang tak solat goreng mi, orang yang tak tutup aurat buat karipak, walaupun sumber-sumbernya halal, walaupun dia beli dengan duit ringgit dia, kerja dia, titik peluh dia yang halal, tapi cara dia menyiapkan, dia memproses makanan itu secara haram, dalam maksiat pada Allah Ta'ala, maka tak berkat kita makan. Lepas tu jangan tanyalah, saya ni semayang tak khusyuk lah Ustaz, sebab apa? Sebab makan benda tak berkat. Benda tu halal tapi tak berkat. Semayang tak khusyuk, baca Quran pun duk mangkak-mangkak, kan? Lepas tu apa lagi? Nak mengaji pun susah, kan? Tak ada masa nak mengaji. Pegang Quran, sat lagi baca balik, kan? Rasa malah. Sifat malah bertangguh-tangguh itu puncanya daripada hati yang lupa kepada Allah Ta'ala. Sebab apa hati ni lupa kepada Allah Ta'ala? Antara sebabnya cara kita makan daripada sumber-sumber yang tidak berkat. Apatah lagi pula kalau makanan atau benda yang kita beli tadi menyebabkan dia melakukan kemungkaran lagi. Waktu tu bukan kata setakat tak berkat dah, waktu tu haram kita beli. Macam orang duk suruh boikot hari ni lah. Macam kempen boikot produk-produk Israel ni pada hari ni. Kita kena cakna tuan-tuan, jangan lebih kurang, kan? Sedih dengan apa yang berlaku dengan Palestin. Sedih kita hari-hari tengok kena bom, budak-budak mati, kena sembelih, kena tembak, meletup sana meletup sini, kita sedih. Tapi dalam usaha boikot kita tak buat pun. Duk tibai semacam ya. Mentok darah sama naik ya. Tak boleh macam tu. Di Palestin ni depa makan pasir tuan-tuan. Tuan-tuan tengok TikTok. Depa makan pasir. Campur ayak longkang makan pasir. Kemudian dia kata pula, pasir ni lagi sedap daripada kambing golek kamu. Saya duk fikir, saya kata boleh jadi sedap sungguh Allah bagi macam tu. Kita tak tahu. Boleh jadi karamah depa ni, orang yang berjihad. Depa hak praktis semua tuan.
Depa yang betul-betul praktis. Kita ni duk main teori ya. Kita ni salli fardhu Allahu akbar. Rokok sujud bagi salam baca doa. Kita ni kita teori saja tuan-tuan. Hak depa ni praktik betul. Lepas sembahyang perang. Lepas sembahyang perang. Tu praktik semua. Kita duk main teori lama sangat dah. Dia makan pasir kan. Kemudian dia kata haza turab atyabu minal ghanamukum. Dia kata pasir ni lagi sedap lagi daripada kambing golek kamu. Saya rasa boleh jadi betul kot pasir tu sedap kan. Allah Ta'ala buat Allah Ta'ala bagi benda tu jadi sedap. Boleh jadi sedap. Dulu kita dengar hadis Nabi kata bila Dajjal mai, Dajjal akan bagi kita makan, bagi kita minum. Nabi kata kamu jangan ambil makanan dia, jangan ambil minuman dia. Kamu kena sabar, tahan diri kamu, nafsu kamu. Jangan makan. Sahabat-sahabat bila dengar jangan makan, sahabat tanya, habis tu kami nak makan apa Rasul? Rasulullah kata makanlah daun-daun dan akar-akar kayu yang ada dalam hutan pada waktu tu. Di Palestin hari ni depa tak payah tunggu Dajjal tuan. Tak payah tunggu Dajjal. Lah ni pun depa dah makan dah. Makanan-makanan yang kita hantar tu yang sampai sikit saja. Yang kena curi, yang kena rampas, yang kena rompok, yang kena bom tu banyak lagi. Yang sampai kat depa sikit. Kita hari ni bukan nak suruh makan pasir, bukan nak suruh kita makan daun, cuma tahan perut nafsu kita ni daripada makan produk-produk Israel. Kerana itulah jihad kecil kita. Kita nak pergi perang ada pun kita tak mampu. Kita tak layak tuan. Tapi yang kita boleh tolong sikit pun tak boleh juga. Teruk sangat. Yang tolong sikit pun tak boleh juga. Kita buat tuan, kita buat. Waktu inilah masanya telah tiba untuk kita beli produk-produk buatan Muslim kita, orang Islam kita. Yang satu ketika dulu NGO Islam melaungkan kempen BMF, Buy Muslim First. Kita beli produk-produk orang Islam. Waktu ni lah masa dia. Kan? Tapi kita, kalau kita tak mampu dengan jihad yang kecil macam ni pun susah tuan kita nak menjawab Allah Ta'ala esok. Kan? Allah tanya kita esok tuan. Setitik darah orang Islam tumpah ke atas bumi dengan sebab kezaliman, seluruh orang Islam ni kena bertanggungjawab. Di sana ni bukan setitik tuan. Boleh jadi segunung dah kot, atau lebih, wallahu a'lam. Maka jihad-jihad kecil kita selain daripada doa, selain daripada sembahyang hajat kita, selain daripada derma-derma kita, boikot tuan. Boikot. Kita janganlah duk nak makan sangat. Tak kematinya tuan-tuan kita tak makan produk-produk Israel ni, tak mati pun insya-Allah. Kan banyak lagi kita boleh makan. Ikan siakap kita boleh makan. Tuan-tuan jangan boikot ikan siakap. Ikan siakap boleh makan. Tuan-tuan beli masak sedap-sedap. Kan? Tak ada masalah. Yang boleh makan tu banyak lagi. Yang tak boleh makan tu sikit saja tuan. Maka mudah-mudahan dengan jihad kecil kita ini jugalah jawapan yang kita boleh jawab di hadapan Allah Ta'ala esok. Akhir sekali tuan, kita semua ingat peristiwa burung kecil tu yang ketika pembakaran Nabi Ibrahim, semua kita tahu. Kan burung tu duk ulang-alik daripada tempat bakar sampai ke laut, dia duk ambil air dekat paruh dia. Paruh dia kecil kan tuan. Buang air dekat api tu tak kematinya api tu, tak terpadamnya api tu. Dia pun tahu. Burung tu pun tahu yang dia buat tu tak ada apa-apa kesan pun. Tapi bila ditanya sebab apa kamu buat benda ni sedangkan kamu buat tu tak ada kesan apa pun, dia kata, ya aku pun tahu tak ada kesan, tapi sekurang-kurangnya inilah alasan aku di hadapan Allah Ta'ala. So aku dah tolong lah. Aku dah tolong lah. Kan? Selebihnya itu Allah Ta'ala lah pula yang tolong. Kan? Allah Ta'ala lah ni dia nak uji kita ya sebenarnya. Kan? Kalau dia perintah malaikat dia, tak payah pergi perang. Kan? Pergi tiup apa-apa tu mampu habis. Tapi Allah saja je menangguhkan perkara itu. Kerana Allah nak uji iman kita ni. Kita buat apa? Kan waktu ni kita tengah buat apa? Kita duduk seronok ke? Di saat saudara mara kita di Palestin sedang dibunuh, kita di Malaysia jemput Coldplay main. Kan? Coldplay bila? 22 bulan. Dekat Bukit Jalil. Kan? Panggil orang
panggil orang buat maksiat kat tempat kita. Kan? Tu semua tu anak-anak kita, kaum kerabat kita semua nak pergi tu. Kan, buat ratu cantik, buat konsert sana, buat konsert sini. Langsung tidak rasa prihatin, tak ada rasa malu dengan apa yang berlaku di sana. Kan? Wallahu a'lam. Sekolah turun untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kebaikannya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang salah silap saya minta ampun, minta maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'anal karim wal hadits an-nabawi ashrif al-'ulum al-islamiyyah al-'azimah. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.